Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Ketua Polis Negara, IGP, Hamid Bado, telah mendedahkan yang di dalam polis, di dalam PDRM ada mafia. Dan mafia inilah yang menentukan pegawai polis mana naik pangkat, pegawai polis mana turun pangkat ataupun masuk cold storage, pegawai polis mana akan ditransfer dan di mana mereka akan ditransfer. So it is actually a force within the police force yang menentukan kesemuanya. Dan ini termasuk juga siapa yang akan ditangkap dan di-charge dan siapa charge mereka akan digugurkan. Orang dalam yang kena charge kes hukum bunuh pun boleh dilepaskan melalui technicality. Technicality ini senang. Apabila dua saksi testimoni mereka bercanggah, maka tidak boleh diterima, dan oleh kerana tidak ada saksi ataupun tidak ada bukti, maka kes tu akan digugurkan. Anything can be done. You can be charged for murder, macam satu kes dulu masa Anwar Ibrahim, dan the murder charge also can be dropped, yang juga telah berlaku banyak kali. So apa yang Hamid Bado bercakap tu memang betul, dan saya sendiri melalui Malaysia Today, saya telah dedahkan wujudnya mafia ini 15 tahun dulu. Mafia ni wujud lebih pada 15 tahun. Tapi 15 tahun dulu saya telah dedah, dan saya dedah ni berdasar kepada kenyataan dan juga pendedahan beberapa pegawai polis tinggi. Saya telah membuat investigation ataupun investigative journalism. Saya telah berjumpa bukan sekali, banyak kali beberapa pegawai polis tinggi yang boleh dikatakan pangkat pengarah, dan mereka telah dedahkan wujudnya satu mafia di dalam jabatan polis ataupun di dalam pasukan polis di Bukit Aman, di mana pegawai polis sendiri pun tidak berani nak menentang kerana mereka akan jadi mangsa mafia tersebut. That's true. Confirm true. Dan pegawai tinggi kerajaan, businessman, mungkinlah yang saya berterupa orang kampung ni tak berapa tahulah, tapi those at the upper echelons of society, business baik, corporate baik, kerajaan baik, mereka tahu. Memang betul. Dan banyak kes lah rakyat Malaysia telah gaib, hilang, disappeared ataupun dibunuh tanpa apa-apa penjelasan oleh kerana mereka menentang polis. That one is confirmed. Dan masa saya kena ISA pun, mereka dah kata, awak jangan ingat awak terror sangat. Awak ni reformasi lah, menentang kerajaan lah, nak jatuhkan kerajaan lah. Kalau kita nak, awak boleh disappear bila-bila masa. They warned me already, openly. And Sari Sungit pun telah tulis buku berkenaan dengan perkara yang sama, sebab dia pun diugut oleh polis, oleh special branch. So the point is this, tak apalah kita tak perlu bincang itu, that is public knowledge. Yang kita nak tahu ni, apa sebab polis menyekat tindakan terhadap Zeti Aziz, bekas Governor Bank Negara? Siasatan telah komplit, telah lengkap sebelum Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan bulan Mei 2018. 2 tahun sebelum tu, siasatan telah bermula. And siasatan bermula terhadap Zeti Aziz dan juga keluarga dia, suami dia, anak dia, oleh kerana maklumat dari kerajaan Singapura, polis Singapura. Polis Singapura telah beri semua maklumat dan bukti bahawasanya Zeti ataupun keluarga Zeti telah terima rasuah dan duit itu ada di Bank Singapura.
Apabila benda ni terdedah, maka suami Zeti itu, Taufik Aiman tu, dia telah kembalikan duit. Return the money to the Malaysian government. Bermaknanya, Taufik Aiman ni mengakulah duit tu duit haram, duit tu duit rasuah. Dan beliau telah kembalikan duit itu kepada kerajaan Malaysia. He returned the money to the Malaysian government as an admission of guilt. Confirm, duit tu duit rasuah, duit tu duit haram, maka dia kembalikan duit itu. This one sebelum Pakatan Harapan ambil alih. Lepas tu, apabila Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, bulan Mei tahun 2018, mereka kill the case. Dia orang kuburkan kes. Mereka tak mau kes ni diteruskan terhadap Zeti. Dan sampai hari ini, polis Malaysia tidak memberi kerjasama. They sit on the file. Dia orang KIV kan file supaya kes ni tidak ke mana. Kes ni akan dikuburkan ataupun KIV, cold storage. Ini yang polis Malaysia sedang buat. Now, baru-baru ini ada perbicaraan Roger Ng di Amerika. Dan testimoni ataupun kenyataan diberi oleh Tim Lesner. Ramai orang Malaysia excited. Tengok. Tim Lesner telah mengaku bahawasanya beberapa orang di Malaysia ni dirasuah. Confirm. Najib ni guilty. Najib ni bersalah. Najib ni terima duit rasuah. Benda ni telah didedah di dalam perbicaraan di Amerika, di mana Tim Lesner telah membuat testimoni terhadap Roger Ng. Tetapi Tim Lesner ni bercerita tentang apa Roger Ng beritahu dia. Jadi kita kena tunggu pula Roger Ng, testimoni dia macam mana, apa yang dia akan kata. Dia confirm betul ke tak betul. Anyhow, ramai orang Malaysia percaya yang apa Tim Lesner cakap ni betul di dalam perbicaraan di Amerika. Confirm. Apa yang mereka kata selama ini, beberapa orang tokoh di Malaysia dirasuah, is true. Memang benar. Kalau betul, apa Tim Lesner cakap ni betul, satu kenyataan yang benar, apa lagi Tim Lesner cakap? Dia juga bercakap bahawasanya sebahagian dari rasuah ini diberi kepada keluarga Zeti. Bermaknanya Zeti juga dirasuah. Dan Tim Lesner juga berkata di dalam perbicaraan di Amerika bahawasanya overnight, esokkan hari selepas duit rasuah dibayar, Zeti meluluskan transfer of 1 billion. Tak ada dalam sejarah begini cepat bank negara meluluskan transfer duit begitu banyak. First time in history. Kali pertama dalam sejarah, overnight. Dalam 24 jam, kelulusan diberi oleh bank negara. 24 jam selepas rasuah dibayar kepada suami Zeti. Jadi kita percaya kan apa yang Tim Lesner bercakap di perbicaraan di Amerika, apa Tim Lesner cakap ni benar dan betul. Dan ini juga telah didedah oleh Tim Lesner bahawasanya mereka telah rasuahkan keluarga Zeti dan 24 jam overnight, dia kata kelulusan diberi, kali pertama dalam sejarah, tidak pernah berlaku lagi. Dan itu baru didedah lah. Baru ni dalam sebulan baru ni. Tapi sebelum ni, sebelum Pakatan mengambil alih kuasa, polis Singapura pun cakap yang sama. Jadi, boleh katakan apa yang dedah di Amerika dan apa diberitahu oleh polis Singapura, confirm, sama, same story.
Tapi PDRM tidak mau ambil tindakan. Dan PDRM sit on the file, sit on the case. Tak mau bagi kes ni proceed. Dan sekiranya tindakan diambil terhadap keluarga Zeti, dan ini link balik kepada kelulusan yang Zeti beri untuk duit tu ditransfer, dan yang penting ni, duit tu hilang. Dikatakan duit tu dicuri. Dicuri oleh Jolo. Jolo curi duit tu dan mereka kata sebahagian dari duit tu diberi ke Najib. Yang kata 2.6 bilion ataupun 680 juta US duit derma dari Saudi. Dia kata bukan duit derma Saudi, yang sebenar tu duit tu lah yang datang dari Amerika, 1 bilion lebih tu yang diluluskan oleh Zeti selepas terima rasuah. Jadi duit tu dicuri oleh Jolo, berjaya disonglap oleh Jolo oleh kerana Zeti memberi kebenaran duit tu dicuri. So, Jolo berjaya curi duit, tapi Jolo tidak akan berjaya curi duit tersebut sekiranya Zeti tidak meluluskan duit tersebut. Dan Zeti meluluskan duit tersebut kerana terima rasuah. Ini semua ada link. Jadi, kita ambil tindakan atau kerajaan ambil tindakan terhadap Najib yang kononnya mencuri sebahagian dari duit tersebut. Tapi duit tu dicuri bukan oleh Najib. Duit tu dicuri oleh Jolo. Dan berjaya dicuri oleh Jolo kerana Zeti. Kenapa Jolo dan Zeti ni masih bebas? Kalau nak kata kes tak selesai, siasatan tak selesai, bohong. Siasatan dah selesai sebelum Pakatan ambil alih. Pakatan bukan saja dah ambil alih, dah pun jatuh. Dan hari ini bukan Pakatan. Kita dah ada kerajaan Pakatan jatuh. Kita ada kerajaan Perikatan jatuh. Sekarang ni kita ada kerajaan Barisan Nasional. 3 kerajaan. Selepas siasatan dibuat, kita ada 3 kerajaan ambil alih. Dan 3-3 kerajaan ni tak teruskan tindakan. Oleh kerana disekat oleh Bukit Aman, disekat oleh PDRM. Jadi apa game polis main ni? Sebab apa tak mau bagi tindakan diambil terhadap mereka-mereka yang terlibat di dalam pencurian atau rompakan duit tersebut? Baik Zeti, baik Jolo. Okey. Dia kata siasatan tak komplit. Dah komplit. 4 tahun dulu dah komplit. Cuma they sit on the file. Dia tak mau bagi kes ni terus. Bohong. Okey? Jolo. Dia kata mereka tahu di mana Jolo. Masa dulu lagi, Hamid Badu lagi kata mereka tahu di mana Jolo. Jolo ada di China. Jolo bebas bergerak merata ceruk China. Sampai ke Macau pun Jolo boleh pergi. Sampai ke Hong Kong pun Jolo boleh pergi. Asalkan China, jajahan China, Jolo bebas bergerak. Dan dia tahu. Sumber yang saya terima dari polis, alamat Jolo pun dia orang ada. They know Jolo's address. Jolo ni is not underground. Jolo tidak menjeruk bawah tanah. Jolo ni bergerak terbuka, open. Ke sini, ke sana. He's not hiding. He's moving around openly. Dan alamat dia pun polis tahu. They know his address. Tapi polis tak mau berunding dengan kerajaan China. The problem is, bukan kerajaan China ni menyelamatkan Jolo. Bukanlah kerajaan China ni protecting Jolo. No. The Chinese government is not protecting Jolo or anybody. Masalah dia, kerajaan Malaysia ni tidak berusaha, tidak bertindak merunding dengan kerajaan China untuk bawa balik Jolo. PDRM atau Bukit Aman buat tak tahu, buat dog aja. So Jolo is not being hunted. Jolo is not a fugitive.
Gambaran yang diberi, Jolo ni is a fugitive in hiding underground. No. Nonsense. Maklumat yang saya dapat, dan ini pun dikonfirm oleh kedutaan China di Kuala Lumpur. The Chinese Embassy in Kuala Lumpur. Confirm. No effort is being made. No negotiations are being held for the Chinese government to send Jolo back to Malaysia. So, tindakan terhadap Zeti, they sit on the file. They don't let this case go on. Tindakan terhadap Jolo also, they do nothing. And dia orang beri kita cerita karut yang kerajaan China ni protecting Jolo. Nonsense. Semua bohong. Dan all these lies, all these fake news datang dari Bukit Aman. What is PDRM or Bukit Aman trying to do? Sementara itu, they're going all out to finish off Najib. Sebab mungkin Najib ni is a threat. Is a threat to siapalah yang menganggap dia threat. So, dia nak matikan Najib dengan dia orang blok tindakan terhadap Zeti, blok tindakan terhadap Jolo. Dengan kes terhadap Zeti ni diteruskan, dan dengan Jolo dibawa balik ke Malaysia, which can be done with the snap of the fingers, with the click of the fingers, they can bring Jolo back, tapi dia orang tak buat. Dan this mafia di dalam Bukit Aman, mafia di dalam PDRM, is behind the whole thing. The question is, who is asking the mafia to do this? Who is head of the mafia? Who is the PDRM, Bukit Aman Mafia, serving? Who is the master? Itu kita boleh teka saja. Tapi we don't have to be a genius to guess who is behind this police mafia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.